Terima kasih Atira kerana mengingatkan. Cikgu lupa lah. Korang pun diam aja. Korang ni kan tidur Mentang-mentang hujan kat luar, tidur korang. Kan? Ah, tidur Janganlah tidur. Oh, pisang kelas tadi. Kelas apa tadi? Kelas apa tadi? Sains. Yang lain-lain ada kelas ke? Yang lain-lain pun ada kelas tadi Pagi tadi matematik, sains, Afi kata ada. Okey, baik. Joshua Abira lipat kain. Wow, lain macam. Lain macam sambil kelas sambil lipat kain. Ui, anak mak ni. Okey. Boleh buat menantu ni. Okey, baik. Boleh buat menantu Okey, baik. Okey, itu yang berkaitan dengan tiga, menggalakkan pemindahan dan penggunaan teknologi, dan yang keempat, untuk menambah pendapatan negara. Dengan perdagangan antarabangsa, kita boleh menambah pendapatan negara. Bagaimana caranya? Iaitu kerajaan dapat mengutip duty import dan duty export. So, untuk pengetahuan kamu, duty ini sebenarnya bermaksud cukai. So, duty import, mana cukai import. Duty export, cukai ekspor. Oh, ya. Yeah. Cikgu pakai tanjak kat dalam kelas Eko. Itulah. Okay, sebab cikgu baru keluar daripada bengkel sejarah 3 tempat tadi. Jadi tak sempat nak cabut dah okay. Cermin mata ada. Cermin mata ada. Okay. Sorry cikgu masuk lambat. Okay Aisyah, it's okay. Okay. Cikgu rasa memang cikgu patut pakai spek mata lah kan. Almaklum lah. Umur pun dah ni kan. Umur pun dah sebaya mak dengan ayah kamu kan. Okey, baik. Tak ada macam tu. Okey, baik. Okey, baik. Kerajaan dapat mengutip duty import dan juga duty export. Itu yang pertama. Yang kedua, menambahkan pendapatan negara dengan cara apa? Cukai keuntungan syarikat yang dikutip oleh kerajaan akan meningkat. Di mana kalau kita lihat, kalau sesuatu company itu mengimport banyak barang daripada luar negara, kemudian dijual dalam negara, sudah tentu company itu akan untung. So, bila company itu akan untung, maka keuntungan itu akan dikenakan cukai oleh kerajaan. Maka lagi banyak untung, lagi banyaklah cukai yang diperolehi oleh kerajaan. Jadi, itu cara bagaimana menambah pendapatan negara. Kemudian, kerajaan juga akan menambah peruntukan untuk projek-projek pembangunan negara. Bila dapat keuntungan yang banyak, maka kerajaan akan menambahkan projek-projek pembangunan seperti pembinaan jalan raya, lebuh raya, kemudian pelabuhan dan sebagainya. So, itu hasil daripada menambah pendapatan negara, dan disebabkan pendapatan negara ini juga bertambah kerana disebabkan peningkatan keuntungan daripada firma-firma tempatan. Kerana apabila firma tempatan menjual barang keluar negara, maka firma tempatan akan menerima keuntungan yang lebih baik. Maka ini juga akan menambah pendapatan negara. Bagus. Kelebihan perdagangan antarabangsa memang banyak. Baik, cikgu, apa beza duty import dan ekspor dengan tarif ke sama saja? Okey, bagus soalan tu, Afiq. Okey, sebenarnya apa yang nak dikatakan tentang tarif dan sebagainya, sebenarnya tarif, tarif ini yang cikgu seperti mana cikgu tulis kat atas ni, tarif tu, di dalam tarif ada duty import dan juga duty export. So, itulah kita katakan sebagai persamaan dia. Iaitu, kedua-dua ini, duty import dan duty export, ianya dipanggil sebagai tarif. Sebagai tarif. Macam inilah. Tarif tu ialah duty import dan juga duty export. Ataupun juga nama lainnya iaitu cukai import dan cukai ekspor. Tapi kita panggil cukai, kita panggil duty. Duty import dan duty export. So, kedua-dua itu adalah tarif. Yes. Okay.
Baik. So itu berkaitan dengan kelebihan atau kepentingan perdagangan antarabangsa iaitu menambah pendapatan negara. Selain daripada itu, yang kelima, kita dapat menikmati barang dengan harga yang lebih murah. Okey, macam mana boleh dapat harga yang lebih murah, cikgu? Okey, baik. Macam mana perdagangan antarabangsa boleh menjadikan kita menikmati barang dengan harga yang lebih murah? Iaitu dengan cara apa? Yang pertama, okey, kita dapat menikmati barangan yang lebih murah kerana peningkatan dalam daya pengeluaran dan kemahiran sumber manusia. Okey, iaitu apabila sesuatu barang itu dihasilkan daripada negara-negara, sebagai contoh daripada negara-negara yang memang mahir dalam bidang tersebut, maka harga barang dia akan lebih murah. Sebagai contoh kalau susu, kita ambil susu tadi macam tadi susu kalau susu di Malaysia, kalau kita boleh menghasilkan susu di Kundasang kemudian kita jual di Malaysia ni, sebenarnya kalau kita jual ikut harga-harga biasa seperti susu farm fresh ke apa semua, kalau kita ikut 500 ml bersamaan dengan RM6 pun semua kan, kita still tak untung. Kerana susu ni memang proses penghasilan dia mahal. Itu proses kultur dia lagi, kemudian penapisan dia lagi dan sebagainya. Jadi kalau katakan nak jual susu tempatan yang dihasilkan di negara kita, dijual dalam negara kita, mungkin sebenarnya 500 ml tu berharga RM10 hingga RM12. RM10 hingga RM12 tetapi apabila kita import daripada New Zealand contohnya, orang di sana memang mahir. Mereka memang mahir dalam pengeluaran susu, maka oleh sebab itu mereka memang mahir, mereka memang expert. Jadi oleh sebab itu mereka boleh keluarkan susu dengan harga yang lebih murah. Iaitu harga mungkin dalam 500 ml mungkin hanya RM3 sahaja sebenarnya. Jadi ini contoh bila sampai kat sini jual dengan kita RM6.50. Satu botol 500 ml. Jadi itu sebenarnya kita dapat menikmati barang dengan harga yang lebih murah. Dengan perdagangan antarabangsa kita dapat menikmati barang tu dengan harga yang lebih murah kerana mereka lebih expert. Dan boleh keluarkan secara besar-besaran dengan harga yang lebih murah. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat kerana apa? Kerana kalau kita lihat di sini iaitu pengeluaran barang dilakukan secara besar-besaran macam cikgu cakap tadi kan. Pengeluaran dikeluarkan secara besar-besaran, maka kos yang lebih murah. Kosnya lebih murah sebab dibuat secara besar-besaran dan mutunya yang lebih baik. Mutunya yang lebih baik. Sebagai contoh kalau kita lihat Amerika Syarikat berjaya keluarkan kapal terbang pada harga yang lebih rendah. Why? Kerana memang negara diorang memang keluarkan banyak kapal terbang, memang expertise dalam pengeluaran kapal terbang. Contoh Boeing, syarikat Boeing sebenarnya berasal daripada Amerika Syarikat. So mereka mengeluarkan banyak kapal terbang dan dijual ke seluruh dunia. Sebab mereka memang expert. Kalau kita tak boleh buat, boleh. Tapi kita akan keluarkan dengan harga yang lebih mahal. Dengan kos yang lebih mahal. Kita tak ada expertise Kemudian, lagi satu contoh iaitu Malaysia. Keluarkan minyak kelapa sawit pada harga yang lebih murah kerana kita memang negara pengeluar minyak kelapa sawit dan kita ada penanaman kelapa sawit yang luas. Compare kepada negara lain, mereka tak mampu. Jadi sebab itu kita boleh jual dengan harga yang lebih murah. Dan satu lagi iaitu melakukan aktiviti import dan ekspor untuk memperoleh manfaat masing-masing. So dengan perdagangan antarabangsa iaitu aktiviti import dan ekspor, maka kita dapat menikmati barang dengan harga yang lebih murah dan juga negara luar pun dapat harga barang kita dengan lebih murah. So ini fungsinya iaitu kepentingan dia menikmati barang dengan harga yang lebih murah. Tapi bukan semua ada juga barang yang mahal. Ada juga barang yang mahal. Contohnya barang-barang seperti pakaian.
Kalau kamu lihat macam pakaian, kenderaan memang mahal lah. Seperti pakaian macam kalau kamu tengok kasut kasut Nike, kasut Adidas memang RM200 ke atas lah mahal benar. Kenapa Kenapa kasut Nike, kasut Adidas mahal benar. Okey, kerana apa? Kerana duty import yang tinggi. Cukai yang tinggi dan juga memang harga barang tu sebenarnya harga barang tu murah je. Tapi dia punya brand tu yang mahal. Brand Nike dan juga brand Adidas tu. Tapi ada tak brand-brand yang lain yang kasut yang lebih mahal? Ada tak kasut-kasut brand lain yang lebih mahal? Kasut apa Afiq? Apa Reebok Okay. Tapi sebenarnya cikgu rasa yang sekarang ni lagi mahal apa tau? Okey. Cikgu yang cikgu sendiri rasa lah yang lagi mahal ialah Skechers. Skechers beberapa tahun lepas cikgu beli kasut Skechers mak ai harga 399 tau. Kan? Seumur hidup cikgu tak pernah beli kasut semahal tu. Seumur hidup cikgu tak pernah beli kasut semahal itu. Kasut sampai 399 sebab cikgu punya pemikiran ala kasut je kot. Bukan nak buat apa. Sebenarnya pijak kotoran juga, pijak tai, pijak apa semua kan. Tapi oleh kerana telah dibeli oleh wife cikgu, so pakai je lah. Skechers Skechers popular Skechers tu popular. Okay, baik. Barang dengan harga yang lebih murah itu yang kelima, iaitu kepentingan perdagangan antarabangsa. Okey, baik. Yang keenam, kita dapat meningkatkan kecekapan pengeluaran. Di mana kalau kita lihat di sini, kelebihan perdagangan antarabangsa, kita dapat meningkatkan kecekapan pengeluaran. Di mana kalau kita lihat bagaimana kecekapan pengeluaran ini berlaku, iaitu ia akan mewujudkan persaingan, iaitu competition antara pengeluar dan barang yang dikeluarkan. Jadi persaingan ini akan timbul, yang timbul mendorong pengeluar untuk keluarkan barang dengan lebih bermutu. Lebih bermutu. Jadi, kaedah paling cekap untuk menghalang, inilah dia kaedah paling cekap untuk menghalang, kaedah paling cekap untuk menghalang firma monopoli daripada kenakan harga yang tinggi. Okey, baik. Contohnya macam ni. Okey, menyebut pasal kasut tadi ya. Okey, kasut-kasut pengeluar kasut tempatan, dia akan compete dengan pengeluar kasut luar negara. Contohnya kalau brand Nike, Adidas kan, dia kalau dalam tempatan seperti kasut-kasut Bonia, kasut-kasut Asadi, dia itu kasut tempatan. So apabila pengeluar kasut tempatan ingin bersaing dengan pengeluar kasut luar negara ini, maka pesaing tempatan akan cuba meningkatkan kecekapan pengeluaran supaya orang kata apa, firma-firma luar ni, pengeluar kasut Nike, Adidas ini tidak akan terus menguasai pasaran dan mereka tidak akan letakkan harga yang tinggi. Kalau tak ada pengeluar kasut tempatan, maka Nike dengan Adidas akan jual kasut dia mahal-mahal yang dia suka lah. Sampai harga RM500 sepasang, RM600 sepasang. Sebab tak ada competition. Tapi bila ada pengeluar tempatan yang contohnya Asadi mengeluarkan kasut yang sama seperti Nike dan juga Adidas, maka ini menyebabkan ada competition. Jadi ini menyebabkan dapat menghalang firma daripada firma monopoli itu daripada kenakan harga yang tinggi. Jadi itu bagus. Dan persaingan dalam pasaran dunia juga akan menggalakkan usaha penyelidikan dan juga pembangunan. Maksudnya di sini, kalau kita bersaing dengan pengeluar-pengeluar antarabangsa, kita akan buat research and development untuk mendapatkan teknik yang lebih baik dalam penghasilan sesuatu produk. So ini akan meningkatkan kecekapan, efisiensi. Okay.
So itu yang keenam, meningkatkan kecekapan pengeluaran. Yang ketujuh, okey, dengan perdagangan antarabangsa dapat menawarkan pilihan pengguna yang pelbagai. Maknanya pilihan pengguna yang macam-macam. Iaitu, okey, pelbagai jenis barang berjaya diimport untuk penuhi keperluan dan kehendak pengguna tempatan. Sebab masyarakat mempunyai pelbagai pilihan mengikut cita rasa dan kemampuan mereka. Dan ini menjadikan pilihan itu luas. Pilihan yang luas akan meningkatkan kepuasan dan taraf hidup pengguna. Jadi ini yang dikatakan sebagai pilihan pengguna yang pelbagai. Okay, macam trend sekarang Trend sekarang ni di mana apa? Di mana ramai rakyat Malaysia yang sebenarnya dah mula untuk pakai body perfume. Body spray. Atau body spray iaitu yang diorang beli daripada BBW. Orang perempuan tahulah kot. Body spray yang betul-betul body spray tu untuk dia bukan macam pewangi tapi dia body spray. Yang terkenal jualnya adalah BBW iaitu Body Bath Workshop. Siapa yang pernah pergi BBW? Jadi dia macam perfume, tapi kalau perfume ni kita akan letakkan tembak kat sini sikit-sikit kan. Sikit-sikit. Tapi body spray ni dia akan boleh spray satu badan. Dan bau kat badan kamu akan wangi je lah. Jadi dia biasanya bau-bau bunga-bungaan lah. Jadi yang terkenal menjual produk-produk itu ialah BBW. BBW. Mungkin Jauza mungkin tahu, Atira mungkin tahu, Aisyah mungkin tahu tentang BBW ni, tentang body spray tu. Ke tak tahu? Okey. Tak tahu ya. Dah lama sangat terkurung juga dalam rumah PKP ni. Tak keluar mana-mana pun. Okey. So itu pilihan pengguna yang pelbagai. Kalau orang lelaki biasanya dia pakai apa? Perfume je kan? Okey. So kita nak tanya dah, ada alang-alang tanya kan? Okey. Pelajar-pelajar lelaki, kamu semua kalau kamu suka pakai perfume apa? Mungkin Syimil boleh bagi tahu, Afiq, Faiz, begitu juga Airil, Izamir, Nash, kamu pakai perfume apa? Kalau nak keluar pakai perfume apa? Perfume brand apa? Alamak. Okey, Afiq, saya tak pakai perfume. Syimil kata cukuplah sekadar wuduk. Halo Syimil. Okey. Wuduk tu bukan perfume. Dia kata perfume. Wuduk tu bukan perfume. Okey. Nesh dan juga siapa? Faiz, Airil, pakai perfume apa? Ada wangi dia tersendiri. Boy, Syimil. Okay. Wangi tersendiri Nesh dia. Playboy kau dia orang cikgu. I see. Dia okay. Aisyah pakai perfume apa Aisyah? Aisyah pakai perfume apa? Dashing, tapi paling wangi saya pernah pakai Versace. Versace bagus. Bagus. Next kamu pakai Dior apa? Dior yang mana? Dior banyak. Dior banyak. Dior yang mana? Dashing okey lah. Versace. Tak tahu kenapa orang pakai perfume buat saya pening. Okey. I see. So, alamak Nesh, kita geng. Nesh, kita geng. Okay. Cikgu memang pakai Dior Sauvage. Okay. Cikgu pakai Sauvage. Kemudian yang terbaru Prada. Prada best iaitu Luna Rosa Carbon. Prada memang best. Bau dia memang sedap. Sauvage memang best. Okay. Dua tu memang my favorite lah. Tapi sebotol dia harga dekat 300 lebih. Ada yang 400 lebih pun ada. Okay. Jadi Master Perfume. Jauza, kamu tahu tak
pengalaman cikgu pakai perfume ni, kerana aku suka pakai perfume. Pernah cikgu pakai perfume, kemudian berjalan di mall, kemudian bila lalu sebelah orang kan, dia perempuan akan pusing balik. So dia akan pusing balik. Dia akan tengok. Itu penangan dia. So betul main peranan, betul. Betul Jasa, memang mainkan peranan. Memang mainkan peranan. Jadi itu peranan perfume sebenarnya. Peranan perfume. Okey, baik. Tapi bukan bertujuan untuk jadi playboy ke apa bukan. Supaya orang mesra dengan kita dan seronok nak berbual dengan kita bila kita wangi. Orang pun macam tengok kita pun macam okey, tenang je. Kan. Okey. Baik. So itu pengalaman cikgu. Okey, baik. Itu berkaitan dengan pilihan pengguna yang pelbagai. Okey. Kemudian yang ke-8. Okey, perdagangan antarabangsa, apa kelebihan dia, apa kepentingan dia? Iaitu untuk menambah peluang pekerjaan. Why? Kerana apabila ada kita kata sebagai ada perdagangan antarabangsa, maka akan mendorong pengeluar tempatan dan pelabur asing. Okey, besarkan skala keluarannya. Maksudnya di sini, kalau katakan pengeluar tempatan dan pelabur asing, mereka terbabit dalam menjual barangan itu keluar negara, maka mereka terpaksa besarkan pengeluarannya, skala pengeluarannya. Jadi kenapa nak besarkan dia punya, nak tambahkan dia punya keluaran dia? Kerana untuk mendapatkan keuntungan yang maksimum. Jadi bila untuk keuntungan yang maksimum terpaksa besarkan skalanya, maka ini akan mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan. Dan ini akan seterusnya mengurangkan masalah pengangguran. Dan ini menyebabkan permintaan semakin meningkat terhadap barang-barang ekspor. Okey. Dan contoh macam kalau cikgu cerita tentang pakcik cikgu yang sebenarnya dia mengeluarkan produk untuk pasu-pasu bunga tu untuk syarikat Jepun tu, maka sebelum syarikat Jepun tu offer dia job tu, dia hanya ada 4 orang pekerja sahaja. Tetapi apabila Jepun tu offer projek itu pada dia, dia telah menambah pekerja sehingga kepada 12 orang. Jadi penambahan itu maknanya itu telah membuka peluang pekerjaan. Nampak tak? So, perdagangan antarabangsa telah menambahkan peluang pekerjaan di situ. Okey. Baik. So, itu yang ke-7 yang ke-8 menambah peluang pekerjaan. Ke-9 iaitu menggalakkan mobiliti tenaga buruh. Iaitu apa yang dimaksudkan dengan mobiliti? Apa itu mobiliti? Apa itu mobility? Anyone boleh jawab? Apa itu mobility? Daripada bahasa Inggeris mobile. Mobile. So apa itu mobility? Mungkin Atira boleh jawab. Okey, ataupun mungkin juga Afiq boleh jawab. Apa itu mobility? Kemudahan? Tidak. Kan? Kemampuan lebih banyak kerja? Tak. Kereta? Pergerakan, Tidak. cikgu. Apa dia? Pergerakan. Pergerakan. Yes, Izamir. Bagus, Izamir. Okey. Mobility ialah pergerakan. Kan? Tahu Syimeh, faham? Cikgu dah agak dah. Nak kata yang tu lah tu. Betul. Betul, faham dah. Tak sampai pula mesej. Itulah. Pergerakan. Memang faham. Kalau tanya dengan Jausan pun cakap macam tu juga. Nak cakap macam tu juga cikgu. Yelah. Atira pun cakap macam tu. Aisyah pun cakap macam tu. Semualah cakap macam tu. Okay. Baik. Okey. Menggalakkan pergerakan tenaga buruh. Maknanya bergerak tenaga buruh daripada satu tempat ke tempat lain, untuk peluang pekerjaan. Sebagai contoh, kalau kita lihat di sini, iaitu berkaitan dengan pekerja-pekerja Indonesia, dan Bangladesh mempunyai ramai tenaga buruh yang berhijrah ke Malaysia untuk bekerja.
So ini tanda bahawa tenaga buruh dapat bergerak ke negara lain melalui perdagangan antarabangsa sebab Malaysia kurang tenaga buruh mahir. Malaysia yang kurang tenaga buruh mahir telah import tenaga buruh dari negara-negara maju. Kalau tenaga buruh yang kita kata tak mahir, kita akan import tenaga buruh daripada Indonesia dan juga Bangladesh. Tapi kalau tenaga buruh yang mahir, yang expertise lah, kita akan import daripada negara-negara seperti Jerman, seperti UK, seperti Russia. Jadi itu menggalakkan mobility tenaga buruh, iaitu menggalakkan pergerakan tenaga buruh dari satu negara ke negara lain. Dan yang ke-10, kepentingan perdagangan antarabangsa iaitu menggalakkan pelaburan, iaitu menggalakkan investment. Di mana kalau kita lihat, iaitu kebenaran, kebenaran berkongsi, diberi oleh Malaysia dalam sektor penerbangan, perhubungan dan kewangan. Dan jadi ini telah menggalakkan kemasukan pelaburan asing. Kebenaran berkongsi ini maksudnya adalah kebenaran untuk berkongsi sumber. Seperti berkongsi lapangan terbang, berkongsi alat perhubungan, berkongsi sistem kewangan. Sebab itu kalau kita lihat, kalau di airport KLIA dan juga di lapangan terbang Subang, bukan sahaja ada kapal terbang MAS ataupun AirAsia, tapi ada juga kapal terbang seperti dari Garuda, kemudian juga ada tempat untuk kapal terbang seperti Emirates dan juga Cathay Pacific. Jadi so mereka semua berkongsi berkongsi lapangan terbang, berkongsi tempat-tempat untuk repair kapal terbang semua. So ini kerana apa? Kerana pelaburan yang syarikat-syarikat itu lakukan dalam sektor penerbangan di Malaysia. Begitu juga perhubungan. Kalau kamu ingat, Malaysia ni kalau kamu katakan perhubungan maknanya kalau kita ambil daripada sudut sistem telekomunikasi, kita ada Maxis, kita ada Digi, kita ada Celcom, kita ada U-Mobile dan sebagainya. Kalau kamu fikirkan bahawa Celcom tu daripada Malaysia cikgu, memang Celcom daripada Malaysia, tapi sebenarnya telah dibeli oleh Axiata, syarikat telekomunikasi seluruh Asia Tenggara yang dipanggil Axiata. So Axiata sebenarnya telah membuat pelaburan dengan take over Celcom itu. Dan ini adalah satu pelaburan di mana mereka telah berjaya menaikkan Celcom menjadi salah satu pengeluar telekomunikasi yang terbesar di Malaysia. So itu pelaburan daripada Axiata. Begitu juga keuangan. Kalau anda lihat keuangan, kita kat Malaysia bukan sahaja ada Maybank, Hong Leong ataupun CIMB, tetapi kita ada apa? Standard Chartered. Standard Chartered daripada US. Kita ada Kuwait Bank. Kuwait Bank. Kemudian kita ada apa lagi ya? Banyaklah sebenarnya. Jadi bank-bank luar negara ini juga beroperasi di negara kita. Kerana apa? Itu pelaburan mereka. Jadi inilah yang dikatakan menggalakkan pelaburan. So, menggalakkan pelaburan ini adalah bergantung kepada dasar ekonomi yang diamalkan oleh sesebuah negara, dan dasar ini akan menggalakkan kemasukan pelaburan langsung asing ataupun FDI, Foreign Direct Investment. Dan perkongsian pintar yang diadakan dengan pelabur asing akan membantu percepatkan pertumbuhan ekonomi. Bila kita berkongsi pintar, maknanya berkongsi dari sudut teknologi dan juga kemudahan-kemudahan serta mesin-mesin, maka ini akan membantu mempercepatkan pertumbuhan ekonomi negara kita. So dia menggalakkan pelaburan. Maknanya kita boleh kata bahawa perdagangan antarabangsa telah menggalakkan pelaburan. Dan yang ke-11 iaitu kita dapat mewujudkan hubungan baik dengan rakan dagang. Dengan perdagangan antarabangsa, kita dapat mewujudkan semangat saling membantu antara satu negara dengan negara yang lain. Dan ini dapat berjaya mewujudkan kerjasama
antara negara rakan dagang, okey, seperti kita dengan Singapura, kita dengan Indonesia, kita dengan Thailand. Okey. Jadi ini akan dapat mencapai taraf hidup yang lebih baik. Jadi inilah kepentingan, ada 11 kepentingan, apa yang dikatakan sebagai 11 kepentingan perdagangan antarabangsa. Okey. So kalau kita lihat satu-satu semula, iaitu yang pertama, okey, kepentingan perdagangan antarabangsa, kita memperoleh barang yang tidak dikeluarkan dalam negara. Yang kedua, menggalakkan pemindahan dan penggunaan teknologi. Yang kedua, meluaskan pasaran. Yang ketiga, menggalakkan pemindahan dan penggunaan teknologi. Yang keempat, menambah pendapatan negara. Yang kelima, kita dapat menikmati barang dengan harga yang lebih murah. Yang keenam, dapat meningkatkan kecekapan pengeluaran. Yang ketujuh, menawarkan pilihan pengguna yang pelbagai. Yang kelapan, akan menambah peluang pekerjaan. Yang kesembilan, akan menggalakkan pergerakan tenaga buruh. 10, menggalakkan pelaburan. Dan yang ke-11, mewujudkan hubungan baik dengan rakan dagang. Okey, itu kepentingan perdagangan antarabangsa. Ada sebarang soalan nak tanya? Okey, cikgu buka kepada sebarang soalan untuk tanya sebelum cikgu minum dulu. Ya, Nash. Ada apa-apa soalan nak tanya? Syibir soalan kamu. Okey, Syibir macam nak misal. Cari satu alat. Cari satu alat yang boleh trimisai. Dia ada mesin untuk memotong misai. Trimmer, dipanggil trimmer. Yang menggunakan bateri, so boleh trim kat situ. Okay. Boleh guna pakai itu. Yes. Cikgu, kalau banyak warga asing dalam negara kan nantikan penduduk tempatan susah dapat kerja. Ya, betul. Itu cikgu sokong, Aziz. Sebenarnya, banyak warga asing dalam negara pun kan menyebabkan penduduk tempatan susah dapat kerja. Yes, itu memang betul. Namun begitu, banyak sektor-sektor ekonomi yang mana penduduk tempatan sendiri pun tak nak kerja. Contohnya, sektor perkhidmatan, especially dalam kita kata sektor pembuangan sampah. Kalau kamu tengok lori sampah, yang kutip sampah di rumah kamu tu, susah nak jumpa orang tempatan. Biasanya Bangladesh. Biasanya Bangladesh. Kalau di offer kerja untuk orang tempatan bekerja seperti itu, dia nak tak? Bukan tak nak, tapi jarang sangat yang nak. Jarang sangat. Kalau ada 100 orang pun mungkin seorang je yang nak. Sebab orang kita tak nak menceburi bidang itu. Tak kira lah Melayu ke, Cina ke, India ke, ramai yang tak nak. Itu satu. Begitu juga kalau dalam sektor pertanian, bercucuk tanam. Kamu pergi ke ladang-ladang seperti di Cameron Highland. Kamu tengok di Cameron Highland, ladang-ladang tu memang kepunyaan Cina. Orang Cina Malaysia. Tetapi dia punya pekerja semuanya Nepal, Bangladesh, Indonesia. Mana orang kita? Tak ada. Kerana orang kita memang tak suka bekerja di bahagian pertanian. Kerana pertanian itu dikaitkan dengan kemiskinan. Ya? Itu sebabnya mereka tak nak terlibat dalam pertanian atau peternakan. Kerana image pertanian itu dikaitkan dengan kemiskinan. Padahal kalau kamu buat betul-betul kaya kamu. Ya. Kalau buat betul-betul kaya sebenarnya, cikgu tahulah. Cikgu dulu petani. Cikgu dulu petani. Cikgu menanam tebu. Seluas 5 ekar tebu. Tebu cikgu sendiri yang berbaja, yang tanam pun semualah. Dan tebu tu ditanam khas untuk apa tahu? Khas untuk jualan di bulan puasa. Bulan puasa kan sebulan kan. Semua orang akan cari air tebu. Air tebu mahal. Air tebu mahal, satu jak tu boleh mencecah 6-7 ringgit. Jadi pada waktu itulah bila bulan puasa je,
Sedap. Bila bulan puasa je, semua peniaga-peniaga akan datang ke ladang cikgu nak beli tebu. Sampai habislah. Sampai habislah tebu semua ditebang. Berapa keuntungan dia? Okey, setelah dijual apa semua habis kan, dapatlah dalam 45,000. Satu bulan tu je. 45,000. Selesai. Cikgu buat lagi tak? Tak. Dah tak ada masa dah. Dah tak ada masa nak buat dah. Okay. Tak ada masa nak buat dah. Okay. Jadi mungkin tak buat lagi dah kot. Lepas ni cikgu nak buat yang baru iaitu kelapa sawit pula. Kelapa sawit. Lepas ni kelapa sawit pula. Okay. Yes. Jadi itu antara pengalaman-pengalaman cikgu lah. Tak ada orang. Tak ada orang. So itu, even cikgu sendiri sebenarnya masa ada ladang 5 ekar tu pun cikgu hire seorang ke 2 orang. 2 orang pekerja Indonesia untuk jaga tinggal di ladang tebu tersebut. Kalau nak hire orang kita, budak-budak kita untuk duduk di ladang tebu dan bekerja di ladang tebu, memang tak lah. Memang tak. Jadi itu masalahnya, penduduk tempatan bukan kita tak nak ambil, tapi mereka tak nak bekerja di bidang-bidang tertentu. Itu. Okay. Baik. Jadi ini semua adalah kita kata sebagai kelebihan ataupun kepentingan perdagangan antarabangsa. Namun harus diingat sesuatu perkara itu, okey, ada baik, ada buruknya. Ada baik, ada buruknya. So apakah keburukan perdagangan antarabangsa? Okey, antaranya pertama, okey, merugikan negara membangun. Kemudian yang kedua, terlalu bergantung kepada industri import dan ekspor. Ketiga, okey, keburukan dia akan mengamalkan pengkhususan yang berlebihan. Macam mana tu? Nanti kita tengok. Kemudian yang keempat, kurangnya mobiliti sumber. Kurangnya pergerakan sumber. Kelima, mengamalkan dasar perlindungan. Dan juga yang keenam, menimbulkan masalah lambakan, iaitu lambakan produk di negara-negara tertentu. Dan juga yang ketujuh, menyebarkan budaya tidak sihat. Okey, kita pergi satu-satu. Okey. So kita akan lihat di sini berkaitan dengan sebelum kita lihat okey, ini adalah sekatan-sekatan ekonomi ni. Okey, sekejap kita tengok nota ini tentang atasi lambakan. Okey, memperbaiki dagangan, keselamatan, wujudkan peluang pekerjaan. Okey. Sumber hasil kerajaan, persaingan. Okey. Sekatan bukan ekonomi. Okey, baik. Mungkin tak ada penerangan berkaitan dengan apa? Keburukan perdagangan antarabangsa. Tak apa, kita tengok. Baik. Okey. Cikgu explain sikit keburukan perdagangan antarabangsa. Okey, keburukan perdagangan antarabangsa yang pertama merugikan negara membangun. Di mana biasanya negara membangun ini akan menerima import yang banyak. Iaitu bila negara-negara membangun, negara maju akan menghantar semua barang-barang dia untuk dijual di negara pembangun. Sebab sudah tentulah negara membangun kata apa? Barang-barang daripada negara maju seperti US, seperti UK, barang ini berkualiti. So pergi ke negara membangun. Negara membangun pula nak hantar barang-barang dia ke negara maju. Negara maju pun tak nak. Sebab apa? Negara maju kata apa? Barang-barang kau mana barang-barang maju? Barang-barang kau cikai-cikai je. Kita orang ni negara membangun. So barang-barang kita orang lagi baik. Ini menyebabkan negara membangun hanya menerima masuk barang-barang daripada luar negara, tapi mereka tak dapat jual barang-barang mereka sendiri. Jadi ini merugikan negara membangun. Ini memang betul tau, Afiq. Ini memang berlaku dalam peringkat perdagangan antarabangsa, memang berlaku. Monopoli dan juga buli. Rasanya kita baru belajar kot dalam sejarah. Dalam sejarah kalau kita lihat bagaimana negara maju menindas negara-negara membangun dengan mengenakan cukai yang tinggi, kemudian membawa masuk barang-barang negara maju ke dalam negara membangun.
So itu memang perjanjian yang berat sebelah. Itu menyebabkan merugikan negara bangsa. Itu satu. Yang kedua, keburukan perdagangan antarabangsa ialah terlalu bergantung kepada industri import dan ekspor. So, bila terlalu bergantung kepada industri import dan ekspor ini menyebabkan negara kita, mata wang negara kita sangat bergantung kepada kadar import dan ekspor. Kalau import dan ekspor ni tak balance, ataupun kita kata import lebih, ekspor kurang, maka mata wang kita akan jatuh. Jadi itu keburukan dia kalau terlalu bergantung kepada industri import dan ekspor. Jadi kita tak boleh terlalu bergantung, tak boleh terlalu bergantung kepada import dan ekspor. Dan juga macam bekalan makanan-makanan yang kita tak ada. Contoh macam susu, contoh macam macam sekarang ni heboh tau isu ayam. Kamu tahu kan ayam sekarang mahal. Ayam sekarang mahal sekilo RM9. Sekilo RM9. Sekilo RM9. Dulu boleh dapat lagi RM7.20, RM6.90. Sekarang ni sekilo RM9. Bila diorang selidik macam mana boleh mahal, rupanya makanan ayam tu, iaitu dedak ayam tu mahal dah sekarang. Sebab dedak ayam tu diimport dari luar negara. Malaysia dia dedak. Dan Malaysia mengimport 4 bilion yang bernilai 4 bilion dedak daripada luar negara. Dedak tu makanan ayam yang bentuk macam bijirin sikit. Dia bentuk macam bijirin. Tetapi kamu tahu tak, dedak ayam tu 65% dibuat daripada jagung. Dan negara kita antara negara yang boleh mengeluarkan jagung yang baik. Boleh. Mengeluar jagung. Tetapi kesilapannya ialah apabila kerajaan tidak menggalakkan ataupun tidak memberi peluang kepada peniaga-peniaga ataupun penanam-penanam jagung ni untuk meluaskan pasaran mereka. Tidak memberi peluang, tidak memberi bantuan kepada petani-petani jagung ini untuk bercucuk tanam. Jadi mereka tak dapat mengeluarkan banyak jagung dengan baik, dan sebab itu kerajaan ambil daripada luar negara. Jadi kesilapan kat mana? Kesilapan kat kerajaan. Sepatutnya kerajaan beri banyak bantuan kepada petani-petani tempatan supaya mereka boleh keluarkan jagung yang lebih banyak, dan ini dapat mengurangkan import dedak. Kan, mengurangkan import dedak. Tapi itulah. Dan kalau kita fikir balik, kenapa boleh jadi macam tu, cikgu? Bukankah kerajaan ni melindungi rakyat? Ya, memang kerajaan patut menjaga rakyat. Tetapi apabila ada unsur-unsur ingin mengaut keuntungan, maka kebajikan rakyat ditolak. Contohnya, ialah apabila projek membekalkan, ingat bila kerajaan membuka projek untuk membekalkan jagung ataupun dedak daripada luar negara ke dalam negara, sudah tentu ada syarikat pengimport yang mendapat tender tersebut. Dan apabila syarikat pengimport itu mendapat tender tersebut, sudah tentulah syarikat itu akan membeli dengan harga murah dan menjual kepada kerajaan dengan harga lebih mahal. Jadi itu akan menyebabkan harga dedak itu semakin tinggi. Kerana apa? Kerana urusan tender dan import ekspor menyebabkan kenaikan harga. Dan ada keuntungan yang ingin diperolehi oleh syarikat yang mengimport dedak tersebut. Sebab itu why not? Petani-petani kita yang sedia ada ni, suruhlah dia orang tanam jagung. So dia boleh bekalkan kepada pengusaha-pengusaha ayam. Betul tak? Afiq, itu Afiq, cadangan kamu tu cikgu dah dengar daripada hari tu lagi. Masalahnya kalau cikgu naik, siapa yang nak mengajar sejarah? Itu masalah. Part time. Tak habis-habis korang dengan part time. Ya. Dan satu lagi berita yang mengejutkan. Macam cikgu cakap semalam kan.
kan macam semalam. Macam mana Tan Sri Najib Tun Razak boleh dilantik menjadi penasihat ekonomi negara? Cannot brain, seriously cannot brain. Macam mana Tun Najib Tun Razak boleh dipilih oleh kerajaan sekarang untuk menjadi penasihat ekonomi negara? Tak faham ah? Itu tak faham. Sampai sekarang cikgu tak faham. Cikgu tengah find out lagi. Apa credibility dia? Belum lagi Fik. Belum lagi. Masih lagi di peringkat mahkamah. Belum lagi. Tapi telah dapat jawatan. Apa? Apa cerita ni? Kemudian kalau kamu perasan sebelum ini Tan Sri Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri. Ismail Sabri menjadi pengerusi Majlis Keselamatan Negara kan. Majlis Penasihat Keselamatan Negara. Sekarang ini bertukar lah. Tan Sri Ismail Sabri naik Perdana Menteri. Muhyiddin Yassin pergi kepada Majlis Keselamatan Negara tu pula. Majlis Pemulihan Negara tu pula. Pusing-pusing orang tu juga. Apa cerita ni? Kan? Letih lah politik macam ni. Kan? Letih. Bagilah orang lain. Kan? Itulah. Bagi pada Afiq ke, pada Syimil ke, kan? InsyaAllah lah negara kita akan berubah menjadi lebih baik kan. Ataupun Nash ke kan. InsyaAllah. Okey. Baik. Itu terlalu bergantung kepada industri import dan ekspor. Okey, yang ketiga iaitu mengamalkan pengkhususan yang berlebihan. Okey, bila mengamalkan pengkhususan yang berlebihan, maka kita akan ketinggalan daripada sumber-sumber lain. Sebagai contoh macam negara kita Malaysia. Okey, dari sudut pertanian kita mengamalkan pengkhususan terhadap kelapa sawit dan juga getah. Kelapa sawit dan getah. Kita memang tanah je kelapa sawit getah. Tanah je kelapa sawit getah. Dan padi. Namun begitu, apabila tanaman-tanaman lain seperti jagung yang lebih penting pun diabaikan. Kemudian juga tanaman-tanaman lain seperti bijirin pun diabaikan. Jadi ini menyebabkan pengkhususan berlebihan ini telah mengurangkan sumber-sumber yang lain yang juga lebih penting. Jadi ini keburukan pengkhususan berlebihan, di mana kita akan berkhusus kepada sesuatu barang tetapi kita mengurangkan barang yang lain. Jadi itu merugikan sebenarnya, mengamalkan pengkhususan berlebihan. Yang keempat, kurang mobiliti sumber. Kurang mobiliti sumber maknanya apa? Keburukan perdagangan antarabangsa ialah menyebabkan mobiliti sumber berkurangan. Iaitu mobiliti sumber ni bermaksud pergerakan modal. Sumber, kita tahu sumber modal kurang bergerak. Di mana kalau katakan contohnya perdagangan antarabangsa meningkat, bila perdagangan antarabangsa ni meningkat, maka kita akan menambahkan modal kita untuk membesarkan kilang. Macam cikgu cakap tadi kan. Lagi banyak permintaan luar negara, kita kena besarkan kilang. So kita ada sumber modal tu, kita tambahkan kilang. Jadi ini menyebabkan sumber kita tidak bergerak. Mobiliti sumber itu kurang. Sepatutnya sumber itu boleh bergerak ke luar negara. Seperti kita buka cawangan di luar negara ke, kan? Jadi itu sumber itu boleh pergerakan ke luar negara. Tapi ini tidak. Oleh kerana tumpuan kepada perdagangan antarabangsa, so kita tumpu kepada sumber di negara kita sahaja. Jadi ini menyebabkan kurangnya mobiliti sumber. Itu yang keempat. Yang kelima, keburukan perdagangan antarabangsa iaitu mengamalkan dasar perlindungan. Dasar perlindungan ini sebenarnya adalah ada sesetengah negara yang mengamalkan dasar perlindungan iaitu merujuk kepada yang ini, merujuk kepada sekatan
sekatan perdagangan antarabangsa, iaitu tarif, kota, embargo. Itu semua adalah kita kata sekatan, iaitu satu dasar perlindungan. Jadi kalau negara itu mengamalkan dasar perlindungan, so itu akan memburukkan keadaan dan juga mengurangkan keuntungan negara tersebut. Sebagai contoh, kalau macam negara kita, tarif tu cukai, betul. Tarif tu cukai. Okey, contohnya macam negara kita banyak mengimport kenderaan daripada Jepun, Korea, itu memang banyak. Namun untuk bawa masuk ke sini, negara kita mengenakan tarif yang tinggi, iaitu duty import yang tinggi, cukai import ataupun duty import yang tinggi. Sebab itu kereta-kereta Honda, Toyota, biasanya harga dia melebihi 90,000. Kenapa mahal sangat cikgu? Kerana cukai yang tinggi dikenakan oleh kerajaan terhadap syarikat-syarikat tersebut. Kenapa kenakan cukai yang tinggi cikgu? Supaya dapat melindungi pengeluar kereta tempatan, iaitu Proton dan Pro 2. So itulah dia dasar perlindungan. Boleh faham? Dasar perlindungan ini untuk melindungi pengeluar-pengeluar kereta nasional seperti Proton dan Pro 2. Jadi, kereta-kereta yang dibawa masuk daripada luar akan dikenakan cukai yang tinggi. Supaya tidak bersaing dengan kenderaan tempatan. Itu dasar perlindungan. Boleh faham? Dasar perlindungan ya? Tapi boleh Baik, kemudian keburukan perdagangan antarabangsa iaitu menimbulkan masalah lambakan. Masalah lambakan. Masalah lambakan ini merujuk kepada barangan-barangan yang dikeluarkan oleh negara maju, tetapi apabila tidak terjual di negara maju, maka mereka akan bawa produk itu dan jual di negara-negara yang membangun, negara-negara yang tidak maju. Contohnya apa? Contohnya macam negara kita dijual ke negara kita pula. Jadi ini menyebabkan timbul masalah lambakan. Mereka lambakan barang-barang yang tak laku kat sana, lambakan ke negara kita. Jadi negara kita pun bukannya semuanya laku. Nanti nak lambat ke mana pula? Kan? Nak lambat ke mana pula? Jadi kita menjadi pengumpul. Ya betul, macam tong sampah. Sebagai contoh macam kalau kamu lihat barangan-barangan daripada China pun sama juga. Kalau kamu lihat barangan-barangan di China tu, kan banyak barangan China dibawa masuk ke dalam negara kita kan. Tetapi ada sesetengahnya tidak berkualiti. Sebab itu orang dulu tak suka made in China. Made in China ni bila pen kan, titik-titik, dah rosak. Itu contoh pen. Baru pakai sekali dulu dah. Apa ni rosak ni? Oh, patutlah made in China, murah pun murah. Tak ada kualiti. Maknanya, dia lambatkan kepada negara kita barang-barang yang tidak berkualiti kadang-kadang. Macam tong sampah. Itu problem. Masalah lambatkan. Jadi itu antaranya. Kau pernah kan? Kadang-kadang pen ni kan dijual sebaris dengan pen-pen Pilot, kemudian pen-pen Faber-Castell kan. So kita pun ambil pen Faber-Castell, Pilot kan. Kemudian kat ujung tu ada pen macam Faber-Castell tapi tak ada brand. Kita pun tengok tak ada brand tu. Kita pula kita betul-betul okey. Balik rumah baru pakai 2-3 muka surat, 4 muka surat dengan menulis karangan, dakwat habis lah. Kemudian tekan-tekan cabut lah. Jadi itu adalah barangan-barangan masalah barangan tidak berkualiti yang dibawa masuk daripada negara China. So itu masalah lambakan sebenarnya. Okey, rasanya semua ada pengalaman tu itu keburukan perdagangan antarabangsa. Dan yang paling penting sebenarnya adalah keburukan perdagangan antarabangsa iaitu menyebarkan budaya yang tidak sihat. Budaya tak sihat. Budaya tak sihat ni maknanya cara hidup yang tidak sihat lah.
suatu ketika dulu, okey, apabila kemasukan video-video, okey, filem-filem dan juga barangan-barangan daripada luar negara sampai ke sini, so ini akan membawa budaya yang tidak sihat. Kamu tahulah kan, kadang-kadang contoh macam pakaian, pakaian yang dibawa daripada negara Amerika dan juga negara-negara luar kan, kebanyakannya dia bawa masuk skirt pendek, dia bawa masuk baju yang sleeveless. Jadi bila sampai sini orang tengok, at first mula-mula mungkin rakyat Malaysia kata pun saya pernah pakai. Tapi lama kelamaan dia kata, oh ini adalah fashion daripada negara maju. Ini fashion daripada negara maju. Jadi apabila nak ikut trend, nak ikut fashion, maka mereka pun membeli, orang kita pun membeli dan memakainya. Oh ini fashion trend. Pakai skirt, pakai baju sleeveless. Okay. So ini menimbulkan budaya yang tidak sihat. Ya, budaya yang tidak sihat sebenarnya. Okay. Dan itu belum kira lagi kemasukan, yalah, perdagangan antarabangsa juga menyebabkan membawa masuk filem-filem daripada barat kan. Rasa sak terus. Ya, okey, baju ketat bila diorang bawa masuk filem-filem barat, kita tahu filem-filem barat ini okey, banyak unsur-unsur yang budaya hidup mereka yang mana tak sesuai dengan nilai-nilai timur. Jadi ini menyebabkan tersebarnya budaya tidak sihat. Namun begitu, itu dulu sekurang-kurangnya, dulu ada lembaga penapisan filem tau. Diorang cut mana-mana yang diedit, okey, dan baru tuntut kat wayang. Itu dulu. Tapi sekarang ni dengan adanya internet, okey, dah tak ada nak cut dah. Habis semua. Dan betapa segala sumber dan maklumat itu boleh diperolehi dengan hujung jari saja. Jadi siapa yang nak kawal? Siapa yang nak kawal keburukan ini? Okey, sebaik-baiknya yang nak kawal keburukan ini ialah diri sendiri. Kalau diri sendiri dah tahu benda tu tak baik, tak payahlah. Kan? Tak payahlah. Jadi kita sendiri kena memilih mana yang baik, mana yang buruk. Okey. Jadi inilah keburukan-keburukan. Macam baik, cikgu tak tahu apa itu gore. Cerita apa tu? Tak tahu. Kan? Gore tu apa? Gores dan menang ke? Cikgu tak tahu. Gores dan menang ke? Potong kepala. Potong kepala tak elok lah. Kaki putus apa semua kan. Yalah, filem-filem yang kata berunsur-unsur kekejaman, okey, berunsur kekejaman pun semua tu sebaik-baiknya kamu elakkan. Okey, dan violent. Dan juga cikgu rasa kekejaman tu mungkin biasa sangat, tapi yang banyak masuk dalam negara kita sekarang ni adalah filem-filem hantu. Tak habis-habis hantu. Kan? Itulah, inilah, hantu mencekik lah, hantu macam-macam. Ya, hantu mencekik lah, hantu nama dia memang gor habis. Oh ya ke? So elakkanlah, elakkan filem-filem hantu yang melampau. Sebenarnya okey, hantu yang korang tengok dalam filem ni sebenarnya wajah itu lebih menakutkan daripada hantu yang sebenar. Hantu yang sebenar tak takut macam tu pun, tak adalah rupa menakutkan sangat macam tu, tak ada. Okey. Iya, hantu yang sebenar tak ada macam tu. Tapi dalam filem dibuat-buat supaya lebih menakutkan. Rasa-rasanya kalau hantu sendiri tengok filem hantu, hantu pun takut. Hantu sendiri tengok filem hantu, hantu pun takut. Jadi ini kan pula kita kan. Sebenarnya hantu sebenarnya tak adalah macam tu. Tak adalah sampai merangkak keluar daripada TV lah, kan, ataupun terbang dan mencekik lah, tak ada. Pernah nampak satu ke? Pernah nampak. Pernah. Dan sebenarnya hantu ni sebenarnya adalah golongan jin yang hanya untuk apa tahu, hanya untuk munculkan diri, nak bagi tahu dia ada kat situ. Itu je. Dia nak bagi tahu kita yang dia ada kat situ. So kita cakap dengan dia, kau tak payahlah kacau aku. Aku nak hidup kat sini.
Kan? Kalau kau tak selesa, kau boleh keluar lah. Yeah. Macam tu. Kan? Jadi, itu sebenarnya. Tapi filem-filem tu telah menunjukkan something yang lebih lebih hantu daripada hantu. Lebih hantu daripada hantu. Jadi, so jangan kesian hantu. So jangan percaya sangat kepada filem-filem tu ya. Itu filem-filem hanya untuk menakut-nakutkan kamu saja. Kalau macam satu tu memang memang jin yang memang turun temurun. Memang jin yang dibawa turun temurun. Tu je. Okay. Yes. Okay. So hari ini kita telah belajar tentang kebaikan perdagangan antarabangsa dan juga keburukan perdagangan antarabangsa. InsyaAllah pada minggu depan kita akan sambung lagi untuk pelbagai sekatan perdagangan antarabangsa ini. Okay. So kita akan jumpa lagi pada minggu hadapan untuk sekatan perdagangan antarabangsa. Take care guys. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan bye-bye semua. Thank you, cikgu. Okay, sama-sama. Ya, ya. Okay, bye.